الله العظيم الذي لا إله إلا أنت وأنا عبدك وأنا أعوذ بك من شر ما صنعت لا يواب لذنبي فاغفر لي فإنه Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Qawli Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddus Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul Khaliqul Bari'ul Musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. وهو العزيز الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا منجا من الله إلا إليه أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para penuntut Raf Akademi Muslimin Muslimat hadirin dan hadirat, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Pada malam yang penuh barakah ini, lagi sekali kita dapat bersama-sama berada dalam majlis munajat umat, insya-Allah, dan tafsir kehidupan. Kita akan sentuh beberapa topik yang boleh kita sentuh mengikut pada kesesuaian masa, insya-Allah. Tapi yang utamanya adalah untuk kita bermunajat umat, insya-Allah. Baik, alhamdulillah jemaah sekalian, syukur pada Allah. Jadi bantu sebarkan dulu pada sahabat kita yang lain, pada jemaah kita yang lain, tolong copy link, tag, share and follow untuk di FB. Saya guna personal saya, account personal, jadi tak boleh nak add friend, maka tolong follow, klik follow. Jadi sekarang kita tumpu pada FB personal dan di TT, dan alhamdulillah kita dah buat link-link yang lain. Antaranya kita dah buat grup untuk join community group WhatsApp ada, dan kita ada
beberapa lagi link saya ada share dekat komen. Saya ada share di komen FB. Jadi boleh saya minta kepada jemaah sekalian yang ada pada malam ni boleh pergi ke FB personal saya, dan pada gambar yang saya dengan Syekh Mishari Al-Rashidi boleh tengok di situ jemaah sekalian. Saya ada komen di situ insya-Allah. Jadi boleh pergi ke link-link yang telah saya sediakan insya-Allah. Alhamdulillah jemaah yang mulakan Allah SWT. Sementara kita tunggu sahabat kita yang lain masuk, dan insya-Allah ini baru sikit usaha yang kita buat ni, baru sikit yang terutama saya lah sikit, dan kekangan ni pun baru sedikit. Kalau nak dibandingkan bagian Nabi Muhammad SAW lagi orang kata apa, lagi banyaklah, jauh panggang dari api lah. Saya sikit baru. Dia punya kod dia mudah kat situ. Apabila seseorang itu dia tak boleh menerima sesuatu perkara kan, jadi akhirnya dia akan ada penentangan lah, itulah. Dan di situ pula akan adanya persoalan tentang kelayakan kan? Macam-macam lah pertikaian ya. Orang kalau dah tak kena dengan hati dia tu, mulalah dia akan mencari jalan bagaimana perbahasan ini tidak berkembang. Itu dia. Tapi alhamdulillah, syukur Allah izinkan kita sudah bertapak di FB dan di TT alhamdulillah baru ini daripada 2019 lagi, dan sebelum tu lagi kalau siapa yang tengok page saya sebelum ni 2016 lagi, 2015 lagi dah ada dah. Dan sebenarnya sebelum tu lagi kita dah Allah izinkan untuk berkarya, berdakwah di lapangan media massa ni. Alhamdulillah, jadi kita nak tambahkan lagi kefahaman, kita nak tajamkan lagi kefahaman, maka perlulah didatangkan dengan ujian-ujian yang rupa bentuk gangguan ni. Jadi sebenarnya mah yang mulakan Allah SWT. Tak artinya orang yang tentu nak ajar Allah, tapi itulah keadaan setengah-setengahnya itu melihat pada perkara itu. Melihat pada perkara itu barulah timbul datanya dipanggil kelayakan kononnya kan. Tapi lah itu tak ada isu lah jemaah sekalian. Apapun, apabila di saat keburukan bertembung, fikirkan like banyak-banyak. InsyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Tadi dah naik, dia jadi turun balik MB ni. Tinggal tadi dah lain ke? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Di personal saya ni, sebab tadi ada incoming masuk, ada jemaah lah tukar tengok nak live kat mana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, tapi lain tak terganggu, yang penting lain tak terganggu okey tak apa. Baik, sebab tadi ada incoming call ni. Mungkin kita tengok ada jemaah. Itulah kadang ni sian, ada orang nak mengaji, ada pula orang ngacau, sabar je lah. Kita cari jemaah. Baik jemaah sekalian. Baik, sebelum kita teruskan kepada perbahasan pada munajat umat, ada masa sikit ni, saya nak sentuh isu berbangkit sikit. Isu berbangkit yang mutakhir ini tiba ada perkara ni saya dah kupas lama dah. Dan ini menjadi kupasan utama, iaitu bagaimana melihat dunia dari perspektif yang sebenar. Dunia pada perspektif yang sebenar, bukan dunia ikut pada cita rasa kita. Kita tengok dunia pada perspektif yang benar. Ini pada Al-Quran, nakli. Kita tengok pada apa Allah kata, kemudian nak tengok pada apa Nabi kata, tengok pada ulama kata apa. Jadi kita nak sepakat ikut apa yang telah digaris pandukan. Allah berfirman dalam surah Baqarah ayat 42. Wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kamu campur adukkan hak dan batil.
dan kamu sembunyikan kebenaran jika kamu telah mengetahuinya. Jadi kebenaran dah telah dinyatakan. Banyak kita dah bincang. Kita dah bincang dah perkara ni. Jadi tengah sebut bincang dan baca komentar, berdosa ke malam-malam masa ustaz tengok live ustaz apa? Astagfirullah. Ini ustaz cakap kan surah benci tau. Macam-macam pesen. Kalau hang kata tak dosa, hang try tahan sikit tengok. Berapa ramai tak tahan dah. Bukannya kita tengah malam ni tuan-tuan, semua jemaah sekalian, wahai para wanita, kita kena bangkit, kita kena mendayu cakap. Tak ada benda ni, tengok setara saya berkata macam ni pun macam-macam hal. Ya Allah, berat. Lainlah kalau kita berkata tu mengundang. Ini semua Allah Akbar. Baik, balik pada perbahasan kita. Orang tengah-tengah nak kupas terbaca pula komen macam itu. Allahu Akbar. Macam-macam. Allah. Ya Allah. Ailah masyarakat. Baik. Tak ada maknanya. Kita bagi tegak punya. Kita bagi tegak punya, tak tahan orang perempuan dengar ya. Orang lelaki pun tak tahan kena. Kiri kanan kena. Apanya? Kan? Ini bukan kelas belai-belai punya. Ini kelas kasih habisnya. Tarah kasih habis. Mas lihat. Allahu Akbar. Kan? Baik. Jadi cuma sekalian. Pertama, bila kata tentang kebenaran, kita kena tengok apa Allah kata dunia. Dunia ni apa? Disebut tentang Allah nyatakan dalam Quran. Boleh rujuk surah Al-Hadid ayat 20. Surah Al-Hadid ayat 20. Allah kata, dunia ni penipu. Penipu. Permainan dan penipuan. Kemudian Allah kata apa? Bermegah-megah dengannya. Auladukum, anak dan amwalukum, harta. Jadi jemaah sekalian, kat sini jelas. Bila tengok pada secara literal saja kita dah faham dah. Secara dasar saja kita dah faham. Dunia ini pertama penipu, keduanya mainan, sendu gurau dan bermegah-megah. 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 Disebut tentang bermegah-megah dengan apa? Dengan anak dan harta. Okay, baik. Maka berbalik kepada isu yang ditimbulkan. Disebut tentang harta, itu adalah terjemahan antara dunia punya perbincangan. Harta tu dunia lah. Bukan boleh buat balik pun harta. Tak boleh. Jadi apa yang tak boleh buat balik itu dunia. Okey. Bila sebut tentang dunia, kemudian kita kait dengan bahaya. Apa bahaya dunia ni? Penipu. Kita boleh kena tipu dan kita boleh bermegah-megah dengan dia. Bahaya tak jemaah sekalian? Bahayalah. Bila sebut dunia atau harta itu berbahaya, maka janganlah melawan, terimalah. Kan ada cakap pula, ustaz jangan bertegas, jangan kena lembut-lembut nak pujuk. Ini bukan pujuknya kelas. Dah lama kita bergelumbang dengan dunia. Awak tak tahu ujung pangkai dunia apa, tiba-tiba nak backup dunia. Soalannya, dunia backup kita ke? Kita berempah pulas cari duit. Soalannya, duit setia ke dengan kita? Tu soalan yang pertama. Kita duk backup dunia. Kita kata dunia ni harta ni penting. Sekarang ni harta pentingkan kita tak? Harta ni pedulikan kita tak? Tak.
Harta tak pernah pedulikan kita. Di saat kita susah, ada dia datang kat kita. Ada? Tak ada. Ada dia pedulikan kita? Tak ada. Kita penat-penat cari duit, penat-penat kerja siang malam pagi petang, ada dia setia dengan kita. Nah, tak ada. Ikut hang lah katanya. Hang jaga aku, hang tak jaga ke? Aku takkan duduk dengan hang. Aku duduk kat mana saja tempat yang aku nak duduk. Dunia. Dunia tak pernah setia. Satu. Yang kedua, sekarang ni bila sebut tentang harta, tolong bagi tahu saya, di manakah kedudukan wanita apabila ada harta? Ini soalan dia. Adakah makin dimuliakan ataupun makin dipergunakan? Kita nak lari, orang perempuan nak lari daripada suami yang tak berguna. Maka dia kena ada harta. Lala sekali kerana pahaman dia kena ada harta. Bukan suruh tak kerja. Ada orang kerja tapi bukan sebab harta. Ada orang bekerja sebab nak harta. Kerana konon-konon tak nak diperguna. Lala sekali bila dia dah ada harta, dia dipergunakan oleh dunia. Antara perkara yang dipergunakan oleh dunia, hilang maruah diri dia. Apa maksud hilang maruah diri dia? Pertama, wanita yang dulu nilainya tinggi, lebih baik daripada dunia dan seisinya, kadang-kadang sanggup jualkan segala nilai diri dia demi nak mendapatkan sesen dua. Jual muka, jual rupa, jual body, jual semua boleh jual. Takkah bahayanya mas sekalian? Elok-elok jenis yang tak lemah lembut jadi lemah lembut, elok-elok jenis tak mesra jadi mesra kerana hartanya besar. Nak lari daripada harta, nak lari pada suami yang tak guna, nak lari daripada jantan tak guna, lala sekali dipergunakan oleh dunia. Tak rasa orang perempuan ni dipergunakan oleh dunia. Awak nak lari daripada suami yang tak guna, lala sekali dipergunakan oleh harta oleh. Orang nak dekat dengan kita sebab harta. Lagi tak guna. Lagi tak guna. Nampak? Lagi satu jemaah sekalian. Bila masa kata dunia ini perkara yang bermanfaat. Mana kata dunia ni bermanfaat? Dunia ni perlu dimanfaatkan. Bukan bermanfaat. Belum lagi. Harta. Bila masa ada harta tu tiba-tiba dah bermanfaat? Betul ke ada harta tiba-tiba bermanfaat? Selagi tidak dipergunakan. Selagi tidak dimanfaatkan. Jadi bahayanya harta itu apabila dia boleh menipu kita daripada untuk memanfaatkan harta kepada apa? Kepada pahala. Belum tentu kita boleh guna pahala, guna harta untuk pahala. Belum tentu. Di saat kita ketika banyak masa tak buat pahala, lebih banyak masa buat harta. Tak ke bahaya tu? Orang perempuan sebagai contoh, masa dia banyak untuk buat pahala dulu. Berapa banyak kelas ataupun kaedah yang mengajar tak apa, biar tebal muka. Yang penting duit kita ada. Siapa nak tolong kita kalau tak ada duit? Sanggup ni muka ni. Yang mahal ni muka wanita. Wanita ini sebaik-baik perhiasan dunia. Nampak tidak jemaah sekalian? Nah, sekarang ni kita nak tekankan isu bahaya. Wanita ni sudah ada kedudukannya. Tiba-tiba boleh dibeli oleh dunia. Patut dunia tak boleh beli dia. Dunia boleh beli masa perempuan. Dunia boleh beli rupa perempuan. Dunia boleh beli harta, diri, apa semua.
Nampak? Nah, jadi poin yang saya nak kupaskan, nanti kita sambung lagi besok, sebab saya nak sentuh balik isu ini. Saya nak panjangkan balik fitnah ini. Dan ini antara isunya saya kena diserang kerana perkara ini. Soal ego. Memang Allah kata dalam Al-Quran bermegah ego. Ego ni memang dah ada, tanpa perlu harta pun. Tapi bila ada harta, kalau dia tak faham bahaya harta, tiba-tiba dia nampak harta tu bermanfaat. Ada harta boleh itu, ada harta boleh ini, ada harta. Maksud kata, kalau itulah pandangan dia tentang harta, akhirnya dia mudah untuk membina kerosakan. Itu maksud dia. Sekarang ni jemaah sekalian, semuanya ada malam ni. Saya memang berazam untuk membina satu generasi, satu lajnah atau jamaah yang kembali menguasai dunia, kembali menguasai harta, tapi bukan melalui seorang wanita, tetapi melalui seorang lelaki, dan wanita itu dihargai oleh lelaki yang faham tentang harta itu apa. Nah, itu sebab yang pertama. Yang kedua, wanita yang punyai harta, tengok apa pesanan Nabi. Nabi kata apa? Aku nampak ramai perempuan dekat neraka. Aku nampak perempuan ramai kat neraka. Kenapa? Kerana masalah dengan suaminya. Kemudian Nabi kata apa? Perbanyakkanlah sedekah, wahai wanita. Yang mana termasuk dengan infaknya ada harta. Sebab apa? Sebab nak hilangkan keakuan diri itu. Bila wanita ini, dia adalah ibu, melahirkan, menjaga, kemudian berharta. Sebenarnya Allah dah jadikan cantik dah. Ibu ni, seorang isteri ni, dia tak ada harta pun, dia dah punya harta yang hebat. Sebab diri dia itu adalah harta. Okay, bayangkan, seorang ibu yang punya peranan besar dalam rumah tangga, kemudian dia pula conquer harta. Dahlah dia ibu kepada anak-anak, masak semua. Kemudian ada harta pula tu. Okay. Saya tolak tepi sekejap soal kata ilmu-ilmu ni. Kalau betul dia ada ilmu, dia faham, sudah pasti dia akan terima statement harta itu bahaya. Orang berilmu, dia akan faham harta tu apa. Dan dia kena tahu mengambil harta itu dengan cara apa. Baik, nak bagi tahu, dahlah ibu ni madrasah lah, conquer rumah. Kemudian conquer harta. Lelas sekali saya nak bagi tahu, adakah potensi untuk merasakan diri itu segala-galanya? Mestinya jemaah sekalian, kalau tidak dimulakan dengan perbahasan yang benar. Sebab itu harta ini bukan pada wanita. Sebab wanita ini tidak perlukan harta. Harta perlukan dia. Harta yang perlukan dia, bukan dia perlukan harta. Kerana wanita ini telah dijadikan oleh Allah sebaik-baik wanita, sebaik-baik harta, perhiasan dunia. Wanita solehah. Nampak? Dan wanita ini lebih cenderung untuk dikuasai oleh perasaan. Maka lelaki dia kena menguasai harta. Syarat nak menguasai harta, dia mesti menundukkan perasaannya. Nah, jadi kalau seorang wanita yang tidak ditundukkan perasaannya dengan didikan oleh seorang suami, tiba-tiba dia menguasai harta, agak-agak siapa nak mendidik dia? Sebab tu ada sebab.
seorang lelaki dia mesti menguasai harta. Syarat seorang lelaki menguasai harta mesti apabila dia mampu menundukkan jiwanya, menundukkan nafsunya, maka jiwanya akan jadi jiwanya tawaduk. Bila jiwanya tawaduk, dia kena menghargai isterinya. Dia kena menghargai isterinya, yang mana isterinya itu adalah sebaik-baik perhiasan dunia. Kalau nak dibandingkan dengan harta yang ada di tangannya itu, nak beli isterinya tak terbeli. Sebab tu isteri ini dia tak ada satu bayaran pun untuk dia buat kerja rumah. Tak ada. Dia buat pun dengan willing saja. Dia bukan orang gaji yang nak dibayar gaji. Tengok tidak? Patutnya wanita ni didudukkan di tempat yang tinggi. Tapi kerana harta, wanita sanggup jual dirinya. Itu maksud dia. Dan ingat sikit para wanita sekalian, kalau tak kerana Islam yang menjaga kembali kedudukan wanita, yang mempertahankan daripada terjebak dengan kesibukan mencari harta, saya kira wanita langsung tak ada tempat di mata dunia ini. Tak ada tempat, mas sekalian. Wanita ini akan dijadikan sebagai eksploitasi saja, sebagai alat untuk dipergunakan oleh lelaki dan wanita dan dunia. Kalau tak kerana Nabi SAW yang kembali mengangkat darjat seorang wanita bukan dengan harta, tetapi dengan kemuliaan diri dia, dengan maruahnya, dengan auratnya, dengan penampilannya, semua terpelihara. Datang jenis jantan tak guna dan jenis wanita pun jenis 2 kali 5 sanggup jual diri untuk harta. 2 kali 5 saya kira. Ada pun memang lelaki tak boleh perempuan tak ada harta. Ada pun lelaki pula bila ada harta dia buat isteri dia suka-suka je. Sebab harta ini memang Allah kata dalam surah Al-Hadid ayat 20 membawa kepada kemegahan, megah. Wanita bukan tempat dia dengan harta. Nampak tidak? Jadi perkara begini patut diletakkan kembali perbahasannya. Dan kebanyakannya bila kata betul tadi, Tuan Juna Yahya, biasanya bila kedua-dua ke depan, jarang dengan lelaki yang ke depan bercakap. Biasa mesti perempuan bercakap banyak. Lepas tu bangga sendiri. Suami pula terkial-kial kat belakang, tersipu-sipu. Alah, kena lagi. Kita bukan kata wanita tak boleh bekerja, tapi bekerja tu kerana apa? Dan satu lagi, harta. Ketika nak berharta, kerana apa? Kalau kita tahu, kita ada ilmu dan kita faham, bila kita sebut tentang maksud harta pada keadaan yang sebenar, pasti kita akan sambut dengan kebenaran. Benar, bahaya. Kerana bahayalah saya perlu berhati-hati dengan ni. Ni tidak. Marah lagi ada. Kamu tak rasa. Mana-mandai kadang-kadang tu. Nampak tidak? Ini sepatutnya. Ini mana punya Allah Akbar. Satu lagi. Sebelum kita baca munajat umat mas sekalian. Harta ni dia sandaran je emas. Emas ni dia panas sifatnya. Sekarang ni saya nak tanya. Ketika emas ni sifat dia panas, sekarang ni sifat wanita ni sifat lembut ke panas ke? Sifat keras ke sifat lembut? Sifat wanita itu lembut. Sepatutnya halim. Tapi ketika dipanaskan oleh harta,
Maka bila panas pula dengan harta, ini kita panggil ibrah, dipanaskan dengan harta, maka yang lembut tadi boleh jadi keras. Dia bukan dilentur dengan didikan. Wanita ni Nabi kata tulang yang bengkok. Bila tulang yang bengkok, kemudian dibakar saja, bengkok tidak dididik, harta tidak pernah mendidik orang. Saya nak tanya, nak bagi tahu, harta tidak pernah mendidik manusia, malah harta menyebab manusia huru-hara. Mana ada harta mendidik manusia? Manusia yang perlu mendidik manusia untuk memegang harta. Tiba-tiba harta yang panas tadi dipegang oleh perempuan. Perempuan yang belum lurus, belum dibentuk oleh suami. Perempuan ni Nabi kata sifat bengkok. Sifat bengkok. Kemudian dia perlu diluruskan, dibentuk dan dilentur oleh seorang ayah atau suami, yang mana suami lelaki yang tidak terkesan dengan harta. Tiba-tiba yang bengkok ini pegang harta, dibakar, dia akan lebur, kemudian dia akan jadi bengkok macam itu. Malas lagi pun lebih teruk. Maka sifat emosi tak terjaga, cemburu semakin kuat. Siap kadang-kadang tu satu kenyataan tu, saya cemburu sangat kuat. Saya cemburu sangat kuat. Biasa orang mencakap macam ini, cakap terang-terang, minta maaf jemaah sekalian, ketika dia ada harta ke tak ada? Ketika dia ada harta. Kalau dia tak ada harta, sebenarnya walaupun dia tak pegang harta, tapi sifat dia itu ada harta pun sama juga. Tapi orang yang tak ada harta ni, dia faham dari mana asal usul diri dia. Dia takkan bicara dengan mendabik dada. Dia kata, saya kuat cemburu, saya tak boleh, saya tak boleh. Kalau either one, kita stay atau caw katanya. Atau I tak boleh, I kuat cemburu, nanti hilang akhlak saya, nanti hilang diri saya akan mencederakan diri saya. Tak mengaji agama untuk apa kalau macam itu? Untuk apa mengaji agama? Agama yang menjaga wanita, bukan harta. Tapi kerana harta yang menjaga wanita, harta yang menentukan agamanya, habis. Nampak? Kalau si suami pun bengkok, siapa yang patut pegang harta? Sekarang ni soalnya, kalaulah suami pun bengkok, isteri pun bengkok, yang isteri yang bengkok ini hang kena faham. Hang jangan bengkok 2x5 juga. Kalau bengkok 2x5, itu yang patah riuk tu. Dah suami bengkok, sebab tu kewajipan menuntut ilmu, kewajipan mendidik jiwa, tazkiyatun nafs, itu wajib bagi setiap mukallaf. Suami atau isteri, lelaki atau perempuan, wajib. Maka sebenarnya sama ada suami itu mendidik atau tidak mendidik, wajib bagi seorang wanita mesti mencari jalan untuk dirinya terdidik. Nampak? Nah, tu cerita ni mas. Sekarang ni perbahasan hakikat kehidupan, tolong viralkan perbahasan yang kembali memartabatkan kedudukan wanita yang tidak mudah-mudah dipergunakan oleh harta dan jantan tak guna. Faham? Tulis. Tag tu. Perbahasan hakikat kehidupan adalah perbahasan untuk mengangkat kembali kedudukan wanita, tidak mudah-mudah untuk dibeli atau dipergunakan oleh harta dan oleh jantan tak guna. Faham? Dan perbahasan hakikat kehidupan adalah perbahasan untuk membina seorang lelaki rijal untuk menjadi lelaki yang berguna dan tidak mempergunakan isterinya, wanitanya untuk harta. Dan ini saya kena dituduh, mas sekalian.
Mempergunakan perempuan untuk harta. Macam-macam hal. Ni last. Mereka mempersoalkan. Mempersoalkan perbahasan. Ustaz. Nak bagi tahu apa? Kalaulah setara jin, si saka, si sihir pun faham direction saya, ini kan manusia yang sepatutnya ada akal dan fikiran yang lebih sempurna daripada mereka. Jadi sebab tu saya, Allah takdirkan, kena masuk juga line ruqyah, merawat untuk berhadapan dengan saka, dengan sihir. Dan terbaru ni isu sihir dan saka combine sekali, mas sekalian. Ini pun saya kena teruskan lagi sebab ada combine, combo set. Allah bagi susah. Tapi nak bagi tahu susah-susah begitu, ketika Allah takdirkan saya datang, saya bagi arahan, keluar. Boleh dengar pula lagi tu. Di situ juga nak bagi tahu kedudukan perbahasan ni. Kalau perbahasan ini perbahasan yang merosakkan wanita, perbahasan yang membuatkan orang jadi huru-hara, rasanya jin pun tak lagi, setan pun tak lagi. Sebab tu Allah takdirkan saya terpaksa terlibat dengan isu-isu perkara begitu, supaya anda semua tahu kedudukannya. Kedudukannya macam mana? Oh, begitu. Dengan arahan. Sihir yang bersarang, contoh Puan Siti Atikah. Saka yang dah ada 20 tahun. Datang sekali arahan, keluar, mas sekalian. Yang terbaru ni saka sihir. Saka dah keluar, sihir je lagi. Sebab sihir nak buat dia mati. Allahu Akbar. Saya geram betul. Saya jumpa waktu tu malam tu, oh ya Allah, menyerap saya. Nampak? Kalau kata marah itu ada satu benda yang salah, ketika saya marah je, tunduk dia, menggigil-gigil dia. Oh, baik Ustaz, baik Ustaz, sakit Ustaz, sakit, katanya. Nah, itu saya bagi sikit. Sebab apa dia kata apa? Aku nak buat dia mati. Saya dengar macam tu, apa dia? Apa dia cakap? Kau nak buat dia mati? Mes ni aku rasa, bagi kau rasa macam mana nak mati. Saya tekan je mas sekarang. Saya tekan sungguh-sungguh. Geram tu saya. Saya tekan dia. Jangan cek pasal. Lepas tu, apa kata? Nak bagi tahu Ustaz. Setakat ini lagi, sebelum yang lain ni semua jenis negosiasi Ustaz. Kena tamu Ustaz tibai tu. Saya datang, tak ada bincang. Saya datang tak ada bincang. Rohaniza dia panggil macam kenal Ustaz. Kenal sangat. Sebab apa? Dia terpaksa dengar kuliah saya. Saya kata, kamu dengar tak kuliah aku? Dengar, katanya. Kenapa dengar? Terpaksa dengar, katanya. Allahu Akbar. Nampak? Terpaksa dengar, katanya. Aku ngajar apa? Ngajar tauhid, katanya. Tahu pun. Betul? Tak geti-geti. Lepas tu saya kata, sekarang siapa kalah, siapa menang, katanya. Aku kalah ke kau kalah? Aku kalah. Dah kalah tak geti-geti nak keluar, katanya. Oh, kita bertegah. Tak ada. Kita datang tak ada bincangnya. Kita bagi kata dua. Hang nak keluar ke hang nak kena? Itu je. Itu kata Al-Faqirah Farah dan yang lain. Kalau misal kata garang saya, marah saya, itu tidak kena dengan syarak. Jin pun tak mau keluar. Ya Rasulullah SAW tidak guna pendekatan begini. Tak menusuk ke hati. Rasulullah SAW menggunakan pendekatan berdakwah. Kalau macam itu, siapa kesudahlah dia. Hang jangan nak mempergunakan nama Nabi, pada sama hang pergunakan Nabi. Tu kadang-kadang saya marah. Ada kata Ustaz tak menyampaikan dengan cara hikmah. Hang tak masuk dalam ruqyah, hang jangan cakap pasal. Hang tak masuk dalam ni, jangan cakap pasal. Itu maksudnya. Kalau ketegasan itu satu benda yang salah, saya kira benda tu tak keluar.
Masalahnya kadang-kadang yang bernegosiat pula yang tak keluar. Lari benda tu, jemaah sekalian, lari. Allahu Akbar. Tu saya nak bagi tahu itu jemaah sekalian. Jadi sebab itu kita kena bertegas. Lagi satu nak bagi tahunya, sifat lelaki ni sifat besi. Lelaki ni sifat dia memang tegas. Tegas. Jadi yang tegas saja yang boleh berurusan dengan besi ni. Sebab emas tu besi, dia keras. Jadi memang sifat dia dari segi lumrah kejadian lelaki tu keras. Dia yang lebih cenderung untuk uruskan duit. Dia yang lebih cenderung untuk uruskan harta. Dia keras. Kalau wanita, akhirnya dia akan, kalau dia tidak dibentuk dengan lurus, tiba dia bengkok, dia akan lebih keras daripada lelaki. Hati-hati. Jadi sebenarnya yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Itu. Jadi kesimpulan, kita bukannya mendiskriminasikan wanita. Kita cuba nak letakkan kembali perbahasan pada tempatnya. Tolong. Sesungguhnya harta yang sedang mempergunakan wanita cukup-cukup. Lelaki pula jenis nak pergunakan duit. Dia pula dah risau buat duit, dia biarkan dia isterinya dengan duit tu. Ataupun dia nak ambil kesempatan atas duit. Nampak? Dia tak mahu begitu. Dakwah bil hikmah. Betul, dalam Islam bil hikmah, bukan bil lemah. Bil hikmah, tegas bertempat, lembut bertempat. Letakkan pada tempatnya. Bil hal, dengan keadaan. Bukan semua benda nak dilembutkan, bukan semua benda nak dikeraskan. Tak boleh. Jadi cara itu kena ada hikmah, ada kebijaksanaan. Kalau dalam bab tauhid, saya dah kata dah, dalam bab tauhid, itu bab tegas. Dia tak ada perbincangan goyang-goyang. Dan sepanjang kehidupan, perwasan bab tauhid. Yang pendekatan kita bawa bab tauhid. Jadi dia masuk isu-isu ni semua bab tauhid. Memang kena lah jemaah sekalian. Memang kena lah. Bab tauhid memang tegas. Kita tak ada kompromi, tak ada toleransi. Bab tauhid tak ada istilah tolerate. Sama dengan bab harta tadi, dia akan isu tauhid. Isu tauhid. Sebab dia pergi kepada keyakinan, dia pergi kepada kebergantungan. Jadi nak tak nak kita kena bertegas. Itu saya bagi tahu balik, saya share balik caption pengajian hakikat kehidupan, pengajian yang tak ada simpan-simpan. Tak ada simpan-simpan sebab tauhid ni kena jelas, kena tegas. Nampak? Jelas, tegas dan benar. Itu cara dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik jemaah sekalian, mari kita tutup dengan munajat umat. Alhamdulillah. InsyaAllah, moga-moga Allah rahmati kita. Itulah sikit sebanyak perbahasannya. Itu sikit sebanyak perbahasannya jemaah sekalian. Jadi, kadang kata apa nak dibahasakan. Nak kena dibahasakan. Kita bagi tanya benda lain, dia duk trigger benda lain. Cuma sudah ada isu dah tu. Ada isu dah tu. Orang cakap bahaya harta, dia menjongkit. Ingat perempuan ni tak ada tadi ke? Ingat perempuan ni begini-begini ke? Ingat suami ni. Kita kata bahaya harta, nyahang nak terjongkit dekat suami tak guna tu. Kenapa? Nyahang nak terjongkit dekat wanita ini adalah seorang yang begitu begini tu dah. Kenapa? Jawablah dulu. Oh, bahaya je Ustaz. Ya, bahaya. Kerana sifatnya itu banyak membawa kepada cenderung kepada pemusuhan. Cenderung kepada isu perpisahan. Macam contoh suami lepas tangan. Sebab harta lah juga. Sebab malas nak bertanggungjawab. Dia lepas kan, lantak kamu lah. Kan? Isu adik-beradik. Isu tak nak jaga mak, tak nak jaga ayah. Bertolak sana, bertolak sini. Isu harta juga. Nampak? Isu sahabat, elok dulu, elok je, dengar itu, dengar boleh bincang. Tiba-tiba bak harta, mula masing-masing tarik muka. Nampak?
Memang bahayalah harta ni. Piramli pun dah kata, satu untuk kau, dua untuk aku. Faham? Jadi faham dulu konteks perbahasan. Konteks perbahasan kita adalah harta itu bahaya dan cenderung buat kita jadi ego, jadi sombong. Ini memang Allah kata dalam Quran sendiri. Kalau kebanyakannya, contoh kita buat statement, kebanyakan wanita itu ego dan sombong bila berharta, nah memang itu kebenarannya. Caranya, bila kita tanya, kita sebut harta itu bahaya, marah. Patutnya, betul Ustaz, harta itu bahaya. Kerana harta lah saya boleh hilang keluarga. Kerana harta lah saya boleh hilang pahala. Jangan ceritanya, oh dengan pahala, dengan harta ni kita boleh buat pahala. Bohong. Allah kata dalam Quran, bal tusirunal hayatad dunya. Kamu lebih cenderung kepada harta dunia daripada akhirat. Kalau nak tahu cenderung tak cenderung, kenapa amalan yang berpahala namun tidak berharta kamu tak appreciate pun? Kenapa kamu lebih appreciate amalan yang berharta dan berpahala? Oh, kerana terasa harta tu. Amalan yang percuma, sebagai contoh, menjadi sebaik-baik isteri soleha dengan senyum tanpa harta. Senyum bukan pakai duit, tapi nak senyum, Allahu Akbar, payah. Nak zikir subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar pun berkira-kira. Maknanya lebih banyak nak harta daripada pahala. Nampak? Jadi sidang jemaah yang muliakan Allah Ta'ala, itulah sikit sebanyak perbahasan kita pada malamnya penuh barakah ni. Kita sambung pada malam esok, insyaAllah, masih dan topik hangat harta dan cabang-cabang sengsara ni. Allah Akbar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بالحق الفاتحة وبحق الذي جاء بالفاتحة وبحقك من أنزلت عليه الفاتحة نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب khususan pada negara Malaysia ya Allah jauhkan pada balak bencana malapetaka banjir besar kemarau berpanjangan kepayahan kesusahan jauhkan ya Allah. Nas'aluka an ya Allah fi kulli hajat ya Rabb khususan bersama jemaahnya pada malam ni ya Allah kabulkan segala hajat kami dunia akhirat ya Allah. نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم inna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah jemaah yang muliakan Allah SWT, syukur pada Allah selesai munajat umat pada malam ni. Syukur banyak-banyak kita nak konsisten meminta berulang kali. Ini ibadah teman sekalian. Doa ni ibadah. Kabul tak kabul tu bukan urusan kita. Urusan kita berdoa supaya timbul dalam diri kita sifat kehambaan. Nak pula berwasilakan suratul Fatihah yang sanadnya melalui Tuan Guru Syekh Datuk Salahuddin Omar Al-Qari. Tuan jemaah semua ikut saya baca. Bacaan yang saya terima adalah bacaan bersanad yang dapat pada
Datuk Syekh Salihuddin Omar Aqari, silsilah sambung pada guru-gurunya sehinggalah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang kita lakukan pada malam ini adalah amalan yang bersanad. Jadi berbaloi, bagi masa, ruangkan tenaga. Mudah-mudahan amalan ni sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan melalui baginda Nabi Muhammad SAW sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, amin ya rabbal alamin. Baik jemaah sekalian, jadi yang ada di TT dan FB pada malam ni, jadi mohon yang pertama, ini tugas, tolong join grup WhatsApp community tu, 200 lebih orang ni tolong join, tu yang pertama. Sebab saya nak buat sorting balik, saya kena buat sort balik final untuk bukan new tapi jemaah Rough Academy itu kita sedang tapis dan dia dah fasa pada tapisan yang final. Jadi yang baru atau lama tak ada masalah, kita akan bergabung. Maka masuk dalam grup community itu, tekan link tu join. Saya nak buat database untuk siapa yang dah ada kitab sejarah dan kupasan akidah sifat 20. Sebab kita nak make sure semuanya ikut ni ada rujukan. Dan kita juga akan prepare nanti insyaAllah kitab susulan yang dinanti-nantikan sudah lama bertahun tu, iaitu Hakikat Kehidupan, Lisanul Haq, Sunnatullah dalam kehidupan dan pengurusan kehidupan. Banyak nak keluar. Jadi yang pertama nak dapatkan link buku sejarah dan kupasan sifat 20 jemaah sekalian. Join grup WhatsApp tersebut ya, join grup. Yang TT pun boleh tengok kat FB, yang kat FB tolong tengok kat komen. Dan yang kedua, bantu jemaah sekalian, bantu sahabat-sahabat yang betul-betul nak ikut tapi masih tak dapat link, tolong. Macam tadi pun ada Sian, Sian tak dapat. Saya orang kata apa, kita ni kena tolong jemaah sekalian. Ini peluang untuk kita tolong sebarkan, sebab pahala untuk sampaikan kepada kebaikan ni, kita akan juga dapat kebaikan apa yang dia perolehi nanti. Jadi rebut peluang ni, kempen balik, cari balik mana-mana sahabat yang belum lagi dapat, yang dah tak nak lantak, pedulikan. Tu ayat dia. Biarkan, dan tak nak macam mana, dan macam-macam cerita, macam-macam hal, biarkan. Sekarang tumpu pada yang sungguh-sungguh dan masuk dalam grup tersebut. InsyaAllah tolong dan beri bantuan yang secepatnya, kerana ramai, saya kira ramai yang masih lagi tak jumpa link, masuk dekat FB. Salmi Saleh Nur Syarif, jangan kat sini, tolong pergi dekat FB nanti, pergi kat komen dekat gambar saya tu, yang tu gambar saya tu, masuk. Tak kisahlah rongak tak rongak, tolong masuk. You Hashim, terima kasih. Ada pun yang share rajin. Terima kasih. Dah ni 200 orang ni, saya nak tengok lepas ni dalam grup WhatsApp ada 200 orang. Tolong masuk. Kan tak pasal-pasal, tengok pagi-pagi tengok FB dah tak ada juga, uyup je. Tu satu hal. Jadi tengah ada ni, masuk cepat-cepat. Okey. Alhamdulillah. Jemaah sekalian, Ustaz, saya ada Doras baru ni UTC Iskandar. Tak apa, yang dah ikut tak apa. Yang ni saya bawa. Yang dah ikut silakan. Sifat 20 ni baru buka hari ni belajar. Tapi nak bagi tahu macam saya terangkan, ini sejarah dan kupasan dan pembahasan sifat 20. InsyaAllah dia ada susu galu dia. Baik mas sekalian, itu saja. Terima kasih banyak kepada semua. Alhamdulillah. Dan yang terus bagi di TT ni boleh bagi infak, bagi melalui gift lah apa benda tu, saya pun tak tahu. Nak bagi banyak-banyak, jangan sikit-sikit. Allahu Akbar. Okey, insya-Allah. You masih tak boleh. Yang baru ke lama tak masalah. Silakan masuk. Masuk semuanya. Masuk semuanya. Dan kita akan buat nanti, dah ada nanti, saya akan sharekan dalam grup nanti link FB untuk close group untuk pengajian. Ustaz WhatsApp ada tak ada. Tolong pergi ke FB tu, Baik jemaah sekalian, itu saja. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Moga-moga Allah rahmati kita semua. Kita bertemu pada siri akan datang. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum wa bila taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon ampun maaf daripada saya. Moga-moga Allah rahmati kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bishawab. Takbir. Allahu akbar.